Kita punya discussion malam ni kita record sebab satu tujuannya, satu kita macam ulang kaji, simpul ulang kaji. Lepas tu saya nak ambil peluang sebab rasanya kita sejak grup ni tubuh ramai dah yang successful trader lah, macam-macam teknik guna teknik singgah saham ke, teknik yang geng-geng semua belajar kat lain pun. Saya anggap malam ni kalau ada member boleh share lah cara pemilihan counter, cara screening counter, cara analisis. Nanti kita guna video ni untuk sebagai reference lah, sebagai kita sebagai konsep kongsi rezeki, supaya kawan-kawan kita boleh guna video ni untuk rujukan lah. Maybe ada member yang belum familiar, jadi dia orang boleh tengok atau tonton balik video ni sebagai sumber yang bermanfaat lah. Okey, boleh ya? Okey. Macam saya beritahu, kita punya indikator dah tukar semua tu. Jadi siapa-siapa yang masih belum dapat akses lagi yang satu atas bawah dengan puyuh ni, tolong message saya, nanti saya akan bagi akses lah. Tapi macam saya beritahu sebelum ni, syarat dia jawab dulu ujian Jun tu supaya kita nak tahu tahap mana lah member supaya faham asas-asas saham lah. Jangan selama ni kita duduk dalam grup Geng Singgang tapi basic kita lupakan. Tu tujuan dia, tak ada apa pun, bukan bully apa. Okey. Jadi siapa-siapa yang sebelum ni dah install semua sekali, make sure ini yang paling latest saya rasa kot. Okey, yang paling latest macam baru ni saya tunjuk. Kalau ada member tolong admit lah kalau siapa-siapa ada masuk tu. Okey, satu macam saya ingat atas bawah ni, saya enlarge lah. Okey, enlarge ni, okey, contohnya singgah atas bawah ni macam saya beritahu sebelum ni. Okey. Indikator dia kalau siapa-siapa dah install, jadi masing-masing boleh pilih lah apa indikator nak guna. Indikator maksudnya nak guna apa, Bollinger Band ke, tak nak guna ke, boleh pilih kat sini. Sini ada macam-macam jenis. Maybe ada orang suka SMA 10, 50, whatever, boleh pilih sini. Maksudnya bila kita tick, automatik dia akan display dekat kita punya chart. Kalau tak nak guna yang tu, boleh off. Kalau nak guna, boleh on kat sini lah. Okey, ini dia punya semua sekali semua. Cuma sekarang yang terbaru ni, sebelum ni ada garisan apa WWAP, saya dah replace, dah off yang tu, dan juga garisan hijau yang 20 day high tu saya dah off lah. Okey, boleh on off kat sini ya. Satu lagi macam baru ni saya tukar kepada dia panggil apa? Price level, sorry. Yang ni. Sorry, saya tak install yang terbaru. Sekejap saya install terbaru. Tak tunjuk ini. Sekejap. Sekejap saya tu je. Saya tak install lagi. Ada member masuk tolong ambil. 16 untuk sekejap. Saya tengok. Okey, yang ni. Ni yang terbaru lah. Yang terbaru saya tambah satunya ini yang pivot ataupun yang maksudnya 5 ni adalah default dia. Maksudnya sekarang masing-masing boleh adjust dia punya setting supaya macam siapa nak, supaya bila contohnya dia panggil apa, lower LN ni, lower low, high HL, higher low semua ni, dia keluar apabila kalau default contoh let's say kita pilih sini 5, maksudnya apabila next candle 5 after ni baru dia akan display lower low ke, higher high ke, whatever semua, baru dia confirm. Kalau maksudnya kalau kita nak cepat, kita ubah kepada 1. Kalau kita nak cepat, jadi kita ubah 1. Maksudnya next candle after yang kita tahu dia dah ada simbol, bukan simbol masa tu, maksudnya dia dah lower low. Tapi kalau kita pilih sini, kat sini kita pilih 1. Okey, pilih 1 maksudnya bila next candle dah keluar, next candle tu satu candle je selepas yang rendah ni, maka automatik dia akan keluar simbol lower low. Itu maksud dia kalau kita pilih 1 lah. Kalau kita pilih 5, after 5 candle baru dia
display ikut kita punya setting. Maksudnya masing-masing boleh adjust lah setting ni supaya meet strategi trading masing-masing. Kalau siapa yang nak guna dekat FCPO ke, nak scalping ke, boleh cubalah main setting dipanggil pivot ni. Okey, lepas tu yang ni yang saya ubah lah. Lepas tu yang ni, okey, price level ni maksud dia, price level ni macam ni. Saya ulang kaji je lah, lebih kurang sama. Okey, price level ni yang ni ya. Yang ni, yang sebelum ni kita guna gancak ni kan. Sebelum ni dia punya default dia adalah tiga level. Contohnya 3 price level. Kalau kita tukar dia ada 2 je, 3 dengan 5. Kalau 5 dia automatik dia akan keluar nampak 5 level support ni. Itu maksud dia kalau nak tukar price level ni. Kalau kita pilih 3 dia akan keluar 3 value saja. Red bla-bla ni 3. Kalau pilih 5 dia akan keluar 5. Lepas tu yang baru ni sekali dia punya price table info table ni sama juga. Kalau siapa-siapa nak ubah boleh ubah dekat setting ni. Setting ni maksudnya kalau nak middle boleh adjust kat middle. Lepas tu kalau nak bottom boleh tukar kat bottom. Lepas tu kalau kita nak size dia kecil ke bawah ikut pilihan masing-masing lah. Boleh situ. Lepas tu dia buat situ. Lepas tu kita boleh set SCF default lah. Itu kita punya changes dia punya features lah. Maksudnya kalau apa-apa nak ubah ke nak setting apa-apa indikator yang kita tak nak guna ke nak guna, kita boleh pergi dekat setting ya. Masa saya boleh play around lah dekat setting ni, boleh pilih. Jadi kita tak fix lah apa-apa nak guna. Kalau nak guna MA7 ke tak nak guna MA7 boleh pilih kat sini. Sekejap saya off je. Tunjuk je. Boleh tanya sikit tak? Boleh Cik Din. Yang table tu. Ya. 20 day high dengan 52 week high tu. Okey Cik Din. Dia capture yang ujung jarum kan? Bukan last price kan? Sekejap je ya. Sekejap. Saya nak off ni sekejap. Saya nak buang ni sekejap ni. Okey. Ada member masuk. Macam mana Cik Din? Yang 20 day high ni? Yang table tu. Okey. 20 day high dengan yang 52 week high tu. Okey. Dia capture nilai dia tu yang ujung sekali kat jarum pun dia ambil tak? Betul. Yang tu maksud dia high dia sekali Cik Din. Ya, bukan kalau sebab separuh tu kata bila 52 week high tu dia ambil yang close candle je. Bukan. Dia sebab dia panggil high, dia bukan close, dia panggil high. Ya betul. Contohnya kita ambil satu counter je ya, sekejap. Okey, contohlah. Okey, data break tu keluar. Sekejap saya ambil lah mana-mana counter kita. Katakan HSS crop, HH. Sekejap ni. Internet macam slow ni. Okey lah. Contoh kita ambil content big lah. Sekejap sebelum saya ambil je lah yang mana-mana ya. Siapa lagi ni? Content apa ni? HSS. HSS crop. HSS crop. Kali H ya? 3 3 H. 3. Yang apa yang higher H tu biasanya dia touch mana-mana tu. Dia kira jarum dia tu kira. Kalau tengok yang tu dia kan 52 week high dia ambil yang jarum yang tinggi sekali tu. Ya betul lah. Yang jarum lah. 230 betul lah. Memang betul. Tapi separuh orang panggil 52 week high tu yang close candle je, close price je. Tak je tak. Rasanya yang ni sebab kalau actually kita boleh double check, dia ada dalam trading view dia satu website, bukan website, satu column kita boleh check 52 week high punya table kan. Ada silap saya.
Kalau betul-betul lah mungkin kawan salah faham. Okey. Kawan ingat ke candle penuh? Candle penuh dia touch lah. Bila dia touch dia tak kira lah. Dia touch je. Dikira ni kan ekor apa maksudnya apa-apa yang the high betul tak? Highest lah. Mana kalau kita nak buat apa teknik yang bukan teknik lah, nak kejar yang 52 week high tu kita kena ambil yang jarum tu lah. Betul. Mana kalau tu kena tarik fibu tu lah daripada yang HH tu lah. Yang tu faal. Okey. Tarik situ. Kalau tarik pada candle penuh tu tak jadi pula lah. Okey. Kawan salah faham tu. Okey. Sebab gini, itu hari ingat tak itu hari kan kita selalu guna yang garisan warna hijau tu yang 20 day high betul tak? Kalau saya buat kotak tu, jadi selama ni kita refer pada harga tertinggi 20 candle, refer pada different time frame sebelum ni. Lepas tu saya ubah jadi 20 day high punya box ni. Lepas tu baru ni Puan Syira ada komen baguslah. Terima kasih banyak Puan Syira yang ada malam ni kot. Jadi bila dia highlight, jadi bila kita klik 20 day high contohnya dia akan berubah setiap time frame. Jadi bila adjust tu dia punya pine script contoh macam ni tengok sini 23 pada time frame daily. Kalau kita klik time frame 4 hours, saya rasa dia maintain kat 23. Nampak tak? Dia tak berubah. Maksudnya exactly tapi yang EMA ni dia refer pada different time frame Cuma 20 day high dengan 20 week high ni dia follow memang exactly 20 day high dengan 50 week high. Faham Okay. Cik Zul? Ya, saya. Nak tanya yang candle warna oren tu untuk apa ya? Dah lupa dah. Candle oren. Candle oren ni sekejap saya tunjuk bagi nampak sekejap kat Siti sekejap saya cari internet macam masalah je malam ni. Ya, lagi satu soalan. TFD saya tengok harga last price untuk TFD dengan TF15 tak sama dia punya last price dia. Sekejap Kak Siti. Sekejap saya tengok. Saya nak cari candle warna orange. Okey. Satu yang orange ni maksud dia gini Kak Siti. Dia akan keluar kecuali kalau ada kalau kuning dia akan overtake lah kuning. Maksudnya dia akan keluar apabila saya ambil daily Okey, dia akan keluar apabila contoh macam ni, dia contohnya dia overtake the nearest lower high. Maksudnya dia nak reconfirm macam mana yang kita belajar baru ni dengan Cikgu Asbi tu. Yang Cik Din beritahu candle nombor 9 Cik Din. Ya. Betul lah, Cikgu Asbi cakap ajar nombor 9 apa. Okey, candle 9 ni Cik Din. Okey. Dia maksudnya macam ni lah. Maksudnya candle orange ni maksudnya kita macam tu dipanggil validation untuk dia bertukar arah. Maksudnya sekarang contoh macam ni lah 27.4. Okey, dia harga dia close lebih tinggi daripada lower high yang terdekat. Nampak tak? Okey. Tu maksud dia bertukar orange. Kalau let's say counter apa lagi? Ada tak counter ni tak menarik mana dia macam mana ayat dia tu line breakout last low high. Lower high ataupun apa-apa yang itulah yang sebelum itu. Counter apa lagi yang okey kita boleh tengok contoh. Macam big ni melampau sangat ni. Hon Seng lah. Hon Seng Seng melampau juga. Watai. Dia jauh sangat lah. Watai ni okey. Watai boleh lah. Boleh lah Watai. Okey, Watai contohlah. Nampak? Ni garisan banyak siapa nak off tu boleh lah. Lebih kurang macam tu kita tengok pada yang berapa bulan ni? 16 bulan 6 dia overtake lower high pada 28. Lepas tu dia keluar pada orange punya candle. Okey, faham. Faham. Okey. Satu lagi apa soalan Kak Siti yang saya notice semalam lah saya tengok dekat
daily punya last price dekat bracket tu. Dekat price tu, dekat box tu. Okey. Price untuk daily price dengan 15 minutes price tak sama. Memang macam tu Sepatutnya sama. Mungkin Kak Siti guna kalender apa? Kak Syi ya? Hashi ke atau kalender biasa tu? Saya pakai HA. Tak boleh dia tak sama. Dia average. HA lain kan? Tak boleh. Rasa lain. HA dia average harga. Okey, faham. Okey. Nah, so saya kena tukar balik lah kalender Okey. Alright, thanks. Okey. Okey, sama. Tu maksudnya tu lebih kurang kita just quick je lah. Tapi tak apa kalau siapa-siapa yang tu boleh tanya tu. Kita macam malam ni kita sembang-sembangnya sebelum kita open untuk member share style masing-masing. Kita just indikator ni. Maksudnya indikator ni whatever apa-apa kalau tak faham boleh message saya balik atau tanya dalam group. Lepas tu kalau nak setting, nak ubah dekat setting lah. Setting ni boleh play around lah, nak tukar warna ke apa ke boleh pilih sini. Indikator memang banyak lah tapi boleh ikut strategi masing-masing yang yang familiar lah. Boleh maksudnya yang saya beritahu tadi yang kalau nak tukar box ni dekat mana, dekat sini. Pilih size ke whatever semua sekali. Lepas tu kalau nak tukar pada berapa bilangan support gancak ni, tukar dekat price level ni. Nak ada 3 ke, nak ada 5 ke, tukar kat sini. Lepas tu nak bagi simbol higher high, higher low, lower high, lower low tu dah keluar selepas berapa candle. Keluar 1 candle ke, 5 candle ke, ubah dekat pivot left dengan right side ni, hand side. Okey, yang tu je. Lagi lepas tu tadi ada seorang kawan kita, tak tahu ada join tak malam ni. Dia masih tak upgrade lagi yang tu tapi saya dah bagi access dah. Cuma cara nak access kalau siapa yang lama tolong cancel dulu ataupun delete, maksudnya tekan button button cross ni, remove semua candle indicator dalam chart masing-masing. Okey, remove kata delete, tekan 333 ni, delete semua. Lepas tu make sure klik save. Okey, save ni macam saya beritahu sebelum ni, actually kita boleh make copy ataupun new chart layout. Maksud bila new chart layout ni kita boleh letak banyak-banyak macam ni. Apa layout kita, contoh kita nak guna indikator singa saham, lepas tu yang kedua kita nak guna teknik spider ke torpedo ke apa-apa, whatever lah saham indikator masing-masing, boleh letak banyak-banyak nama. Bila banyak nama, let's say kata minggu ni nak test guna indikator ni, minggu depan indikator ni, boleh jadi kita boleh guna dengan guna function kita guna function dekat load chart layout yang different indicator kat situ. Jadi bila kata let's say lah kita nak install yang baru indikator tu, cara dia delete semua indikator ni yang atas chart ni supaya naked chart, tak ada apa-apa indikator. Klik save, lepas tu kita pergi dekat logout, kita sign out kat sini. Pergi dekat indikator ni, nombor ni, pergi kat profile, ada sign out, lepas tu ini sign out, lepas tu sign in, lepas tu lepas sign in semua kita add macam biasalah, pergi dekat FX ni, lepas tu pergi invite all script, lepas tu add semula. Tu cara dia kalau siapa-siapa yang terlepas sebelum ni. Okey, yang puyuh ni macam biasa sebelum saya ni video lepas-lepas saya beritahu, cuma kita tambah RSI punya line lah. Yang dotted data RSI ni cuma beritahu apa, dia bahawa dia dah above 50 lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu yang ni Ghosta ni macam sebelum ni, MACD dengan reverse EMA. C1 ni actually pun sama, kalau tak nak guna C1 ni adalah menunjukkan bahawa bila adanya B1 adalah keadaan EMA 7 atas EMA 21, ada C1. Kalau tak nak nampak ni, tak nak bagi, maksudnya nak off dia, sama juga pergi dekat setting ni, boleh off lah. Kalau siapa nak off, pergi dekat sini, buang dekat sini, dia akan hilang. Lepas tu kita save default, kita pun save. Dia macam tu lah. Whatever changes, klik save ni. Okey Ada apa nak tanya tentang indikator ni sebelum kita pergi seterusnya? Assalamualaikum, Abang Zul. Waalaikumsalam. Siapa Khairul kat sini. Okey, Khairul. Tanya sikit sebab saya kadang-kadang saya confuse juga, saya tengok puyuh ni kan. Okey.
Macam contoh dekat Hawatai sekarang ni, kita tengok dia punya RSI line dia dah above 50. Tapi yang bar tu, sebab kadang-kadang saya confuse nak tengok bar ke nak tengok RSI. Sebab kalau tengok bar dia macam masih kat bawah tapi dia dah naik tinggi kan. So yang mana satu yang sebenarnya kita nak kena refer. Bar tu dia punya function dia sebenarnya macam mana tu? Dia bar ni macam saya beritahu, dia cuba menunjukkan fund flow. Maksudnya kalau K ni, kalau kita tengok macam nota ni, cuba sekejap saya buka nota. Okey, sekejap. Contoh ada. Okey. Ini nampak ni lah nota kita. Semua nota ada semua. Okey. Okey, ni masuk puyu atau puyuh lah sebelum saya tambah RSI ni. Nampak? Okey, nampak. Okey, nampak. Okey, singa atau puyuh K ni adalah maksudnya indikator ni actually dia develop dengan formula dia panggil bull bear punya formula. Dia originality dia by seorang Cina lah. Seorang Cina. Nama dia, nama apa Allahu Akbar, Black Cat. Saya pernah contact dia, saya minta permission guna dia, edit whatever semua kita punya ni, tak ada. Dia kata okey je. Lepas tu K ni maksudnya dia guna indikator ni untuk menunjuk fund flow. Maksudnya K ni ada starting, orang start beli. Faham tak? Okey. Okey, lepas tu bila hijau ni, candle hijau ni dia start increase, makin beli gitulah. Faham tak? Jadi hitam ni candle dia decrease, maksudnya contohnya dia macam dijual sikit, tapi yang paling banyak dijual adalah merah ni lah. Macam dia dump lah. Itulah sebab saya tengok Hawatai ni. Macam mana? Itulah sebab bila saya tengok Hawatai ni macam confused sikit sebab dia bar dia masih merah tapi harga dia dah macam naik, dah fly sikit kan. Yalah, sebab tu kalau kita tengok tu actually ada accurate kita nak compare tu adalah dekat kita punya time frame 15 dan juga dia kalau nak tengok boleh compare dekat kita punya contoh macam ni ya. Okey, contoh Hawatai kalau kita nak tengok, kalau kita tengok dekat daily susah nak tengok dekat kita nak backtest dekat kita punya trading contoh macam ni ya, saya tunjuk ya. Okey, kalau kita ambil yang ni contoh. Saya guna M+ lah sebab UOB dia maintainer sampai hari Ahad saya kot. Okey, contohnya kita ambil Hawatai ya. Hawatai. Okey, Hawatai kita tengok pukul berapa ni. Okey, kita tengok time frame. Kalau tengok time frame daily kita tak nampak dia punya function tu. Faham tak? Sebab kita tengok kat sini. Okey, sekarang hari Jumaat baru ni berapa bulan 16 17 16 tak? 16. Okey, 16 kalau kita tengok dia start hijau, nampak dah awal pagi start hijau dah. Nampak tak hijau dah. Tak orang beli. Lepas tu kita tengok, cuba kita tengok hijau ni. Okey, kita tengok hijau. Lepas tu candle yang ke pukul 10. Nampak tak ni pukul 10 Okey. Okey, hitam 10. Kita tengok just back test check lah, kita tengok kat sini. Jangan sini tak apa nampak. Tengok dekat mana ni? Pukul 10 kita ambil pukul 10 senang. Pukul 10. Sekejap, kita tengok pukul 10. Jadi turun je. Okey. Okey. Pukul apa ni? 10 lah. 9.57. 9. Okey, nombor 10. 10. Di 10 maksudnya candle tu 15 minit. Kita tengok, katalah kita ambil daripada ni ya. Pukul 10 ni, pukul 10. 15 minit. 15 minit. 15 minit. Daripada sini kita boleh tengok maksudnya ada banyak merah daripada hijau lah. Nampak tak? Okey. Tu maksudnya kalau nak back test, maksudnya kalau tengok kat sini
Kita kena tengok kat time frame 15. Sebab apa time frame 15? Time frame 15 kita boleh tengok dekat platform kita apa transaction terjadi masa tu. Okey, maksudnya dia lebih sesuai, Puyuh ni lebih sesuai untuk yang time frame yang rendah sikit lah. Kalau daily mungkin dia tak berapa nak ni lah kan? Bukan maksudnya dekat daily tu tak sesuai sebab kita tak ada data kat sini. Oh, okey. Faham tak? Dia lambat sikit lah kalau daily ni sebab dia tak guna live data kot macam tu kan? Bukan, maksudnya platform tak provide data untuk daily punya tu. Sehari, macam mana kita nak tahu transaction sehari tu banyak mana? Yelah sebab kadang-kadang saya buat analisis based on daily punya chart. Jadi saya kadang-kadang saya tengok bar tu, tapi bar kat bawah, RSI dah kat Yelah, bawah. betul lah. Kan? Maksudnya kalau nak tengok sehari tu, macam mana nak tengok sehari sini? Boleh Daripada compare. RSI lah sebenarnya kan? Betul, lebih kurang macam tu lah. Okey, faham. Okey, faham? Okey, baik. Faham. Okey, ada lagi nak tanya tak? Petang ni, sebelum kita pergi sembang-sembang sharing semua. Cik Sabri ada nak tambah apa-apa? Cik Din? Okey, nanti tengok untuk yang apa? Yang Watai tadi untuk yang apa? Time frame daily. Berkenaan dengan apa ni? Yang Puyu ke tadi kan? Okey. Okey, kita tengok hari yang sebelum tu berapa belas lah? Hari yang merah tu. Okey ni. Yang merah kan? Yang daily. Nah, daily ni. Okey, daily kan? Mana daily tu, kalau kita tengok situ, apa dia merah? Kena jawab yang tu. Sebab apa dia merah yang apa? Yang last lah. Berapa bulan tu yang merah tu kan? 15. Berapa bulan ni? 15. Okey, 15. Itu kan? Nak soal apa tadi soal ni ingat? Khairul. Ya, saya. Okey. Lepas tu kita tengok RSI dia tu semakin menurun ya, daripada 13, 14, 15. Biasanya RSI akan sama-sama follow dua bar dengan yang RSI itu. Jadi untuk yang 15 hari bulan tu dia hari akhir untuk dia downtrend. Okey. Lepas tu dia ada warna hijau yang kecil yang 16 hari bulan tu. Okey. Yang warna hijau kecil tu sebab apa dia spike naik atas sampai ke 695 tu? Sebab disebabkan oleh volume dia tu. Volume ni. Volume dia tu kan? Volume dia tu. Dia naik tu situ. Jadi untuk potensi bagi Watai tu untuk naik pada hari Senin tu adalah agak risk lah. Dan biasanya dia akan down balik. Sebab bar untuk apa? Bar Puyu tu masih di bawah 50. Itulah yang kadang-kadang saya confuse tu sebab saya tengok RSI dah tinggi tapi bar kat bawah. Mana satu nak tengok sebenarnya kalau based on daily punya lah kan? RSI ni sebab dia volume dia lah. Volume spike. Dia candle dia naik tu dia RSI akan follow tu lah. Bila volume tu tak ada, RSI ni akan jatuh. Okey. Okey. Sebab untuk yang bar dia tu masih duduk bawah 50 lah. Maksudnya kalau bar tu dah naik atas pada 50, dia punya possibility untuk terus naik tu lagi kuat lah kan? Ya. Itulah sebab yang first bila belajar pasal Indi ni, kita kena cari bar yang above 50 kan? Tu yang saya tengok 50 tu. Tapi tengok case ni dia masih bawah 50 tapi harga dah naik tinggi. Okey, tapi kan untuk yang daily, tapi kalau kita nak entry, kita kena tengok yang time frame yang rendah baru kita boleh follow chart untuk daily tu. Okey, faham. Kan? Mana time frame 15 ke ataupun 1 hour ke, ikutlah. Kalau untuk swing ke 1 hour boleh, yang 15 minit pun boleh untuk swing lah. Okey, terima kasih Cik Din. Faham. Cik Zul, tolong buka yang ini berapa minit punya Cik Zul? 15 minit punya. Sekejap Kak Cik. Hari Jumaat, Watai. Sekejap saya nak buka. Okey, sekejap.
Ni saya share. Tengok time frame 12 minit Cik Zul Huatai. 15 minit ni. Okey, kejap saya buka. Nak minta Cik Sabri komen sikit yang 15 minit tu. Kalau masih lagi tu. Sekejap saya nak explain tentang alert. Okey. Contoh Huatai pada 16. Okey, dia alert keluar 9 11 pagi. Maksudnya 16 bulan 9 pagi based on calendar ni lah 9 pagi. Okey. Dia keluar ni sebab apa? Boleh jawab tak? Volume. Sebab apa dia keluar alert ni keluar sebab apa? Sebab yang ada B1 Cik Tu. Ada apa? B1. Okey. Lagi. Ada dat. Okey. Jurung masuk. Lepas tu dah uptrend dah. Dah start uptrend dah. Lebih 50. Dia satu ciri-ciri kita masa 2-3 minggu lepas kita setting alert setting lebih yang kita guna sekarang ni, bila macam saya beritahu lah, bila ada tanda butterfly ni bukan maksudnya nak terbang. Butterfly ni macam penarik je, situ ada bunga je sebenarnya. sorry. Lepas tu dia ada pure ni maksudnya B1 atau dark ataupun warm ni maksudnya B2 dekat time ni atas bawah kat time frame 15 ataupun SAR ni tanda left ni lah. Okey, cerita dia B1 ni 9.15 ni sebab apa dia kategori ciri-ciri untuk alert tu keluar. Satu, dia ada idea yang ni lah, ada tanda B1 ataupun dark ataupun B2 ataupun SAR, tapi syarat dia satu, dia perlunya bar dekat puyuh ni atas ataupun sama cross above lah, cross up line 50. Kedua, RSI above 50. Ketiga, dia punya VMA volume dia lebih besar daripada VMA 30. Tu je syarat dia. Baru dia trigger. Faham tak? Okey. Maksudnya kalau let's say lah ada B1 ke, ada B2 ke, ada warm, B2 warm, ada pure ni masuk B1, adanya dark, ada B2 ataupun SAR, tapi kriteria tu tak ada, dia takkan trigger. Faham? So maknanya yang alert yang keluar tu maknanya semua dah trigger lah masa pagi tu kan? Yes, maksudnya sekarang contohnya saya cerita yang Watai kita punya study case bincang malam ni lah. Watai 9 pagi ni, 9.11 ni, dia based on calendar 9 ni lah, 9 hingga 9.15. Sebab apa trigger? Either dia ada dark ataupun maybe ada B1 sebelah kanan ni kot. Okey, dia trigger ada salah satu ni. Lepas tu, dia kalau ada juga B1 tapi dia punya candle bar puyuh ni tak atas 50 dan juga RSI tak atas 50 dan juga dia punya volume tak cross ataupun tak above 30 VMA, dia tak akan keluar. Dia kena ada syarat tu. Supaya apa? Supaya maksud kita tahu dah satu ada momentum, satu dah ada volume. Sebab tu dia tak akan simply keluar. Faham tak? WeWatt pun masuk tak? Betul, sorry. WeWatt pun ada. Betul. Masih ada. Maksudnya price kena above volume weightage average price. WWAP yang ni 0629 ni. Ni 0209 ni pada dia refer pada petang dah lah. Sorry masa ni kat lain. Cik Zul. Ya, untuk yang time frame 15 minit tu, dia tak ada LL lah dengan Cik Zul punya tu. LL? Ya. LL lah, sepatutnya ada. Ini ada LL. Dia ada di 16 Julai pukul 9 pagi. 9 pagi saya rasa sekejap. Saya anjak sikit. Rasanya sebab saya ada ni. Oh, tak display, tak nampak aku setting saya 5 5 ke? XL ada. Tu nampak ada tu? XL. XL yang saya punya ni LL. belakang ni. Toke minyak nak tunjuk yang dia punya pakai satu tu. Yang ada color tu. Ada logo tu. Bukan. Maksud Cik Sabri ni dia ada LL kat bawah ni, kat 16 bulan, 9 bulan. 9 pagi. Saya rasa sekejap. Yang ni low dia berapa 14 bulan, sorry sekejap. 14 bulan ada, pukul 4.30 dah. Bukan 14 bulan ni low dia
sorry 510 kan, 510. Lepas tu wak ni high low dia 515. That's why dia tulis high low, dia tak keluar LL. Faham tak? Maksudnya dalam range ni, yang ni lebih rendah pada yang ni. Yang ni lebih tinggi pada ni. Tapi saya ada tahu lah. Pelik tak pernah kita tengok tahu. ni. Mungkin sebab tu dia keluar high low. Sebab macam high low ni macam dah dia nak ke arah atas dah. Ya, kalau misalnya LR tu lagi power lah, dia dah dekat bawah dah. Betul. Dia dekat bawah dia akan naik. Lepas tu satu lagi yang 15 hari bulan pukul berapa bulan? 15? 15 pukul 4.45 tu cross line banyak kat situ. Okey. Okey, cross 4.45 line. 4.45 ni macam dia tengah buat persidangan parlimen kat sini kot. Mana dia ada cross semua line situ. Jadi kalau yang sempat masuk petang 15 hari bulan tu, mana potensi untuk naik tu tinggi lah. Betul. Okey. Sebab RSI pun masa tu atas 50. Jadi faham semua yang saya explain tentang apa maksud bila dia akan trigger. Jangan saya resign UV tapi tak ada. Faham tak maksud saya? Memang saya gunakan alert yang butterfly ni je kalau nak pergi pun Cik Zul. Okey, tak apa. Sebab macam saya beritahu baru ni, kalau perasan awal pagi saya rasa 9 hingga 9.10 ke 9.5 minit gitulah. Maksudnya kalau ada counter yang trigger 20 day high memang dia buat gila sikit. Maksudnya dia akan banyak kali, lepas tu dia akan automatic trading view akan off counter tu. Lepas tu saya kena on balik manually. Sebab tu kalau saya beritahu lah, bila 20 day high tu yang keluar banyak-banyak, abaikanlah. Memang betul 20 day high tapi dia akan keluar banyak, lepas tu dia akan off, lepas tu dia akan on balik counter tu. Boleh Okey. alright. Izo, yang butterfly tu, pure apa tu, jadi macam confused sikit. Pure dart okey lah. Pasal okey lah. Lepas tu warm pure ni kita tak familiar lagi ni. Warm ni. Pure ni senang je sebenarnya. Pure ni benar bila ada B1. B1. Warm? Warm ni B2 pada ni, candle ni. Indie ni. Maksudnya sekarang sebelum ni kalau kita buat satu-satu, setiap counter ni kadang-kadang di trigger pada waktu sama, dia akan keluar 3 mesej yang berbeza. Faham tak? Sebab tu saya combine. Bila combine, bila keluar je alert ni, you tengoklah mana simbol yang keluar pada masa tu. Kalau tulis pure tu B1, lepas tu warm tu B2 tak jadi. Macam mana? Kalau pure tu tukar ke B1 ke fahaman masing-masing lah. Sebab saya rasa mudah dah. Sebab saya tulis awal-awal je rasa. Saya tulis belakang dah sini. Kena tu je lah. Kena derah lah sana ulang kaji pagi. Saya tulis belakang dah sini. Boleh rasa boleh faham kot. B1 semua tak ada faham. Boleh faham kot. Saya akan adjust sini B1, B2. Tapi saya tak akan adjust kat sini. Bila setiap kali saya adjust 400 counter, saya kena buat satu one by one. Saya tak ada masa lah sekarang. Tak maaf. Betul. Boleh Okey. Okey. Nanti saya akan adjust tu lah reminder awal-awal pagi tu. Pure tu maksud dia apa semua sekali. Boleh kot. Okey, ada okey, yang semua ni faham tak? Yang buat kajian tu macam mana? Ada siapa-siapa ada masalah lagi tak untuk upload file tu ke dalam untuk buat analisis? Yang saya selalu share tawakal semua sekali tu. Ada boleh kan? Dah ada video semua boleh tonton belaka kan? Contoh macam ni. Sekejap saya yang terbaru ni. Contoh kita masuk dah ni. Import. Kalau siapa yang tak boleh nak import tu boleh tonton video yang saya share tu. Saya ada buat guide cara cara untuk tukar je, masukkan formula di dalam tu. Tu je. Sekejap je benda tu. Okey.
Okey, ni macam biasalah. Cuma saya beritahu tadi dalam grup tu, saya insyaAllah malam ni atau tengok malam ni ke saya akan close grup yang learn tu, sebab sebelum ni tujuan dia buat supaya member boleh aktif lah. Tapi daripada 190 tu, saya tengok orang sama je, 40 orang ataupun 50 orang sama je. Yang lain macam either silent ataupun tak faham, tapi tak nak bertanya. Jadi macam saya beritahu lah, sebenarnya bagusnya banyak bertanya ataupun join tanya. Cuba je. Tak salah ke benda ke, jangan takut, buat je, share kajian dan tu. Tapi that's why sekarang saya create satu group nama dia Kongsi Rezeki tu, macam saya beritahu tu. Jadi siapa nak join, tapi syarat dia ketat sikit lah. Maksudnya seminggu sekali saya akan review siapa mana yang dalam seminggu tu tak share at least 2 counter dalam tempoh seminggu. Bukan tiap-tiap hari, seminggu dalam 2 counter dengan share cat kajian dengan justification pasal apa pilih. At least kita belajar sama-sama. Kalau siapa dalam 2 minggu tak share, saya terpaksa remove. Lepas tu dia nak masuk balik, dia follow syarat asas mula. Supaya kita aktif buat kajian, lepas tu at the same time kita boleh share lah tu. Jadi cuma antara hari weekend hingga hari Khamis tu kita share dalam grup kongsi tu. Cuma hari Khamis malam Jumaat tu kita bagi kelonggaran lah, boleh share counter tu dalam grup Ken Singgang tu, supaya untuk promote semua boleh join kongsi tu lah, supaya dia orang boleh participate lah sebenarnya. Jadi jangan terlalu silent reader lah, tu je. Boleh Okey, yang kajian semua ni counter baru ni saya dah share. Jadi masing-masing boleh guna, tonton video, boleh analisis macam biasalah. Macam masanya semua dah familiar kot. Satu lagi saya nak tanya, baru ni kan Grand Flow dia tukar nama, dia jadi NCT tu jadi syariah ke belum? Tak, ada siapa-siapa dapat info? Saya tengok tak syariah. NCT, sebab tu saya tak add lagi. Ada baru ni ada member ke Grand Flow pasal ni kan? Dia tak syariah lagi tu. Mungkin dalam proses tu. Cuba ada siapa ni buka ni KS screener tengok dia ni. Screener. KS screener dia syariah ke non syariah? KS screener NCT kejap saya check. Tapi kat sini kita boleh tengok kan kat City ni. Pun boleh. Syariah. Ada? Syariah. Belum ya ni. Syariah dah. Okey, syariah. Okey, kat syariah okey dah. Maksudnya dalam tu dia tak update lagi. Tak apa, nanti saya add lah. Boleh Sorry. Okey, sekarang macam kita janji malam ni kita harap siapa-siapa boleh share lah. Saya akan ambil 2-4 orang, masa saya boleh cerita lah teknik masa mana dia bermula daripada screening pemilihan kita. Bukan apa tujuan kita share kongsi info lah. Maksudnya kalau masih nak cerita tu boleh beritahu saya counter mana, saya buka, lepas tu boleh bercerita kita sebagai tu je, boleh Okey, saya start dengan siapa dulu Random saya pilih Okey, ni Haju Perry ada. Lama tak dengar suara Cik Haju Perry. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Haju? Nama nak panggil apa? Haju ke nak panggil macam mana? Haju. Haju, boleh share tak cara demo buat analisis screening atau pemilihan counter whatever lah. Jadi saya dari sini saya akan share pada member. Demo sebut je counter macam mana demo analisis semua. Nanti saya tolong. Boleh Itu kedok lama tinggal apa sibuk kerja apa. Tak apa. Tak apa yang mana selalu share guna dekat DGC ke whatever. Tak apa, campur aduk tak apa, tak ada halnya. Kita tinggal lah yang yang baru ni pun kita banyak tinggal lah. Yang mana? Banyak kan sebab yang baru buat tapi dah install dah kan? Install dah. Itu yang masuk ke lahan nak tengok, nak faham balik. Tak apa, actually yang tu baru ni saya ada share dekat nota tu, ada video lama-lama yang boleh tengok balik lah. Kita boleh Tengok balik. Lepas tu boleh demo explain content. Boleh.
Nak explain. Biasa demo buat macam mana tu? Bela pula rasanya. Bela orang lain dulu. Okay, sorry, tak apa. Lama betul kita nak masuk. Okay, kita pilih siapa Hakimi Hakimi baru ni, Jumaat baru ni counter apa bid buat analisis. Bid. Hakimi boleh kita cara hang buat analisis pemilihan tu, kita sharing pada member. Kita buat counter, counter mana saya buka je dari sini, boleh? Bid. Counter mana bid? Hakimi. Yang malam ni tak kisah malam ni ke apa-apa, tak kisah malam ni counter yang sebelum dan analisis ke, cerita je. Yang ni apa? E-safe. Apa? E-safe. E-safe. Okay, e-safe. Okay. Kira saya buat ni pun bukanlah kata confident apa, cuma tak apa cerita. Tawakal lah. Cumanya bila saya tengok di sini, dia punya B1 dia petanda tu dah ada lah. Yang Puyuh Tefri Daily. Okay. Dia punya Puyuh pun ada dekat lebih 50, lepas tu ada volume overtake kan. Lepas tu dia punya candle pula dekat upper BB. Okay. Dia close upper BB. Okay. Cumanya kalau untuk yang kalau nak masuk e-safe ni, tengok opening TO pagi-pagi tu. Kan? Tengok TO. Kena buka time frame 15 minit ataupun kalau tengok macam big itu tengok time frame 5 minit. Time frame 5 minit. Kalau macam big, sebab dia bila saya perasan lah, kalau dia TO opening TO dia up, dia mestilah akan turun biasanya lah kan. Jadi yang kalau laju dia bergerak laju tu buka time frame 5 minit. Maksudnya kita time frame 5 minit kita tunggu kat mana? Tunggu tengok dia trigger ni lah, trigger sama ada keluar B2 ke kan. Ataupun tengok Puyuh ada dekat area 70 ke. Buka big time frame 5 minit. Baru nak buka, macam dia kerja dah. Okay, time frame big Okay, contoh big kita buka counter time frame 5 minit. Time frame 5 minit. Betul. Okay, time frame 5 minit. Okay. Apa malam ni kita ada siapa nak masuk Farid? Okay, time frame 5 minit pada pukul 16 hari bulan. Okay. Dia bulan 16 lah. 16. 9 pagi. Okay. Tengok dia punya pagi-pagi tu. Okay. Kan nampak get out kan? Betul. Dekat situ tu cuma yalah tawakal lah, sebab tengok Puyuh pun dekat ada sama ada nak masuk situ ataupun tunggu dia retrace dekat yang atas tu kan. Ya, sini. Situ area situ. Sebab kalau cuma kalau tak lepas itu boleh masuk dekat yang love tu. Kat sini. Tak boleh lah. Okay. Tapi kalau orang kata kalau hati kental mungkin boleh tunggu lama kan. Tapi kalau takat 1-2 bit tu insya-Allah lah. Kalau counter yang laju macam ni kan. Okay. Itulah. Maknanya yang ni kebetulan detect pagi tu lah, bukannya dah expect lah. Rasanya Hakimi malam tu dia ada bagi list kajian counter ni kan. Saya bagi yang big tu, satu lagi saya tengok dia punya perangai dia tu. Perangai big tu ikut kalau tak silap saya cuba buka minggu. Weekly. Sama, tengok perangai dia buat hayalo kan. Betul. Mungkin big ni dalam sebulan 2 bulan dia akan retrace, mungkin naik balik. Tapi untuk daily lah kan. Itu yang saya nampak lah kan. Sebab saya nak try follow ikut SOP macam SOP
kalau daily tu kan kita tengok puyuh dekat berapa tu? Ingat daily. Daily. Puyuh kan atas sikit pada 50 kan. Lepas tu volume pun dia ada betik sikit lah sebelum yang kan. Hari Khamis lah. Itu yang lepas tu dia punya kan ada P. Ada dia silang kan. Betul. Maksudnya boleh masuk kalau nak swing tu katakanlah tak jadi kan. Boleh swing lagi lah. Boleh swing lah. Kalau siapa masuk hari sebelum tu, kalau jenis main swing, dia untung hari tu. Ya, maksudnya Hakimi punya style tengok kat TradingView ni tanpa lepas tu at the same time tengok ticker chart dekat ticker chart kena tengok tak. Kalau ticker chart tu kalau siapa belajar Ilu Wave kan, dia ada berlaku juga tu. Yang ni kan. Berlaku kan nampak? Wave 1, 2, 3. Nampak? Lepas tu wave kelima dah turun balik. Betul. 1, 2, 3. Tak, sekarang dia company tu tak nak bagi dia authority kat dia. Ada ni main kotor jugalah tu. Suara siapa? Tu tak tutup. Dia cuma di listed je kan dia. Untunglah. Rahsia keluar tu. Habis rahsia keluar. Suara siapa company ni. Habis rahsia keluar. Okey. Okey. Ada soalan tak untuk Hakimi? Siapa-siapa nak tanya? Terima kasih Hakimi. Ya, sama-sama. Tak apa. Terima kasih pasal break ni Captain Tias. Okey. Dengar? Siapa Kat? Tak kuat sikit Kat. Dengar. Ini pasal break tu. Okey. Last Friday tu okey lah, saya pun macam monitor tapi garis pas lah, monitor time frame 1 dengan 3 minit je. 1 dengan 3 minit? 1 dengan 3 minit je. Tapi saya masuk macam tu je lah. Saya masuk, cakap saya masuk 8%, saya Q jual 84 je. Lepas tu saya masuk 85%, Q jual 88. Macam tu lah main tu sampai habis. Dua kali boleh masuk. Macam tu je. Satu lagi, saya nampak satu lagi dia dekat mid BB tau. Dia punya candle tu. Daily. Naik balik. Turun naik balik. Time frame berapa? Time frame daily, nampak dia punya candle dekat mid BB. Yang saya faham biasanya kat mid BB dia naik dulu kan, dia sama ada dia touching upper BB, dia turun balik ataupun dia get up terus. Yang saya nampak situ lah. Tapi satulah, sorry ya, pasal untuk counter yang very tapi yang laju gerak laju macam big ni, dia bahaya satu, kena monitor cepat lah kita time. Kalau siapa nak simpan scalping lah Ustaz. Ya betul. Sebab dia keluar J dengan tengkorak tu garis pas. Keluar tengkorak J2. Lepas tu betul. Kurang-kurangnya kena tengok perangai dia. Tengok perangai dia sebelum tu. Sebelum kan ada perangai dia get up. Betul lah. Nak tengok jugalah perangai counter. Okey. Tapi tak sure lah ni kalau hari Isnin dia akan naik lagi ke atau dia akan turun, tak sure lagi lah. Walaupun dah limit up. Ini kalau tengok kat naked chart, dia dalam wave 4 nak break 52 high tu. Cuba ambil yang kecil lagi, setahun. Kecilkan lagi. Negatif. 52 high dia singgit posing. Yang ni kan? Itu yang ketiga dah tau. Dia nak break yang keempat dalam masa beberapa bulan ni. Kecilkan lagi. Nampak wave 1 pada 11 Ogos 2020. 11 Ogos. Wave 2 yang 52 high pada 16 Februari.
Yang 3 punya 52 week high pada 18 Mei. Sekarang ni dia nak cuba buat yang keempat ni. Dapat? Saya tak faham apa wave tak apa pula. Dia punya apa? Dia punya 52 week high tu dah peringkat keempat dah ni. Okey. Peringkat pertama masa ni. Yang tinggi sekali tu dah peringkat 3 tu. Sekarang ni dia nak cuba peringkat keempat ni. Pecah. Soalnya boleh tak tahu tu. Ya. Betul. Okey. Bit ni kalau siapa berani mungkin dapat kot 1 bit. Tapi boleh, bit dia boleh dia cubaan kali yang ketiga tu dia nak. Bila kali ketiga biasanya dia akan lebih daripada momentum kuat lah orang kata. Ya, makna dia kena lebih daripada 22 weeks high lah. Kena FIFO lah, cepat lah. Masuk kena tengok cepat. Lah. Kena tengok situasi tikus-tikus pula. Itu yang takut tu Asal tikus tak ganggu kot. Tapi yang ni kalau memang tengok momentum kuat dia nak try yang kali keempat ni. Satu lagi RSI pun dia stay lagi dekat 75 kan, lebih kurang. Tapi kalau tengok keperangan dia, kalau dia tak lepas, kalau dia tak BO, maknanya dia akan dia akan turun mungkin dua candle lah, 2 hari. Hari yang ketiga tu dia akan naik balik. Mana hari Senin, Selasa, mana hari Rabu tu mungkin dia akan naik balik. Kalau tengok kat naked chart, dia kalau turun dia pergi menuju ke MA50. MA50 punya support. 11 Jun. 30 Jun. 21 Julai. Semua kat MA50. Bermakna kalau jatuh dia akan jatuh sampai dia cari MA50. Kalau perangai dia. Kalau MA50 jauh sangat lah. Jauh. Itu resiko paling tinggi kalau minggu hari Senin ni. Siapa berani ya. Ya, betul. Tapi kalau tengok stokastik lah, betul-betul overbought. Mana kalau nak selamat, kalau nak selamat, tunggu di BO lah. Tu je. BO dia 106. Makna tunggu di 1.82. BO ni. BO. 11. 1.1. 1.1. Kena tarik Fibo lah. 1.1. Mana 1.105. Betul. Ya, kena tunggu atas tu. Tunggu atas breakout dia tu. Kalau jadi baru boleh ambil. Boleh ambil. Kalau tak bahaya sikit lah. Tapi itulah. Kena alert je lah. Jangan tinggal. Macam Captain boleh. Dia kalau dah masuk memang dia tunggu je sampai habis. Izzul cuba buka 15 minit. 15 minit. Tak ada lah. Ini terlalu mahal ni. RM1 lebih. Tak boleh tunggu lama. Itulah. Nampak 15 minit gaya dia akan retrace tu. Tak boleh tunggu lama. Dia akan retrace. Yang 15 minit tu dia akan masuk dalam BB dulu lah. Dia akan masuk balik. Dia akan masuk balik. Tapi dia masih lagi uptrend lah. 15 minit tu. Okey, habis yang bagian bit. Kita pilih yang... Terima kasih Hakimi. Sama. Cik Khairuddin. Boleh Cik Khairuddin? Share. Cik Khairuddin Hamzah. Dengar tak Cik Khairuddin? Ada mic tak? Ke tak ada? Ada. Boleh Cik Khairuddin? Tak apa, share je mana kota. Kita sembang-sembang je sambil-sambil boleh share tip cara tu. Kalau cuba Cik Izzul tengok
Lepas ni bagi seorang Sri Kandi. Betul. Nanti tu. Cik Din, kaunter mana je ni? Sensor. Apa? Sensor. Sensor. Tak ni sensor. Sensor. Flash. Sensor ada signal alert pada petang Jumaat tu. Ada breakout baru ni. Ada Sensor. Nak tengok time frame berapa? 5 daily Kalau ikutkan daily tu dia breakout. Kalau tengok pattern, kalau tengok Halley view yang besar tu, dia macam tengah nak buat pattern lah, nak breakout pattern untuk breakout lagi 52 minggu. Kalau saya suka tengok dia dekat sebenarnya tunggu dia pullback dulu ni. Sebab dia tak betul-betul breakout dekat dia punya resistance dekat harga yang dekat low high. 34. Betul. So dia kalau pullback saya akan tunggu dekat EMA 10. Okey. Kalau EMA 10 tengok pada apa tu? Time frame 15 minit. Okey. Time frame 15. Time frame 15. Lebih kurang kalau ikutkan harga 31. Tu kat support ni lah. Betul, dia akan pull back kat situ. Okey. Sebabnya dia, kalau katakan dia patah mid volley tu, dia akan jadi downtrend balik. Okey. Maksudnya kalau dia break 31 ni. Kalau dia break 31, dia akan jadi downtrend balik. Okey. Pasal dia kalau katakan dia maintain kat situ, dia mean low volley dia akan jadi dia punya strong support. Okey. Itu pandangan saya lah. Okey. Kita tengok kat sini pula, sesar. Okey, sesar. Nampak di closing cantik atas ni. Tapi Cik Zul, pandangan saya lah, kalau saya suka pakai trading view juga, ataupun Cik Zul pakai yang ni, buka technical chart, buka tadi platform tadi. Saya suka tengok dekat dia punya trading chart, technical chart. Technical chart boleh. Sorry. Sebab dia lebih kurang sama kalau saya nak buka trading view, saya dah buka trading ni, dia macam lambat. Lepas tu time frame 1 minit. Sesar tak keluar. Slow sikit. Cik Zul duduk tengah udang ke? Dah, ni ada dungu lah. Dah ada dungu dah. Habis dah kerja sini? Tak, semalam balik, biasa balik weekend ni, balik petang semalam sampai 7.30 apa dungu. Tak sampai. Nanti boleh lah, nanti free. Boleh insyaAllah. Mana tak apa. Lambat tak apalah, buka trading view lah Cik Zul. Boleh insyaAllah. Buka trading view 1 minit. Saya tak keluar technical analysis 1 minit okey. Kalau katakan untuk momentum, kalau yang saya perasan lah dengan ada tim saya buat, bila dia touch dekat EMA 10, dia akan ada momentum. EMA 10. Cuba Cik Zul ke belakang lagi. Start momentum. EMA 10. Pukul berapa? Dia belakang lagi. Start dia belakang lagi. Nampak tu? Kan dia main-main kan? Start kat sini lebih kurang pukul berapa? Dia sebenarnya pukul 9 tu dah start dah. Pukul 6 dah start. Pukul 6 sekali, lepas tu betul-betul dia start pukul 10. 10.30. 10.30 je, saya cari ya. Depan lagi dia tadi. Berapa bulan?
Yang minggu lepas 16 hari bulan tu. Itu 15 tu, boh. 15 tu. Sekejap, tarik je. 15. Nampak tak ada main-main dekat tu. 10. Pukul 10 tu dia betul duduk main dekat EMA 10, lepas tu dia bagi sebatang. Dia tak keluar daripada boli tu. Dia main, dia balik masuk malam, kena EMA 10, dia lompat ke atas. Setiap kali dia EMA 10, dia akan melompat ke atas. Tapi Ya, saya masuk EMA 10 punya tu sekejap. Yang saya dapat info lah, biasanya scalper dia suka pakai EMA 10. Ya, saya cari exponential sampai. Saya tak keluar. Dia type EMA. EMA. Ya. Masa tak keluar bila saya type tu. Okey, exponential. The moving average exponential. Moving average exponential. Okey ya. Ni ilmu yang saya dapat lah, ada beberapa yang jenis scalper lah. Exponential saya buat warna merah lah senang, boleh nampak. Boleh. Warna merah. Warna merah, tebal sikit. Okey. Sebab Cikgu ambil line yang macam 3D line tu. Yang ni yang untuk lukis 3D line tu. Apa? Trend line? Trend line tu Cikgu ambil. Okey. Cikgu perasan tak? Dekat yang maksudnya breakout kuning ni yang ada loft tu. Tanda apa? Ada tanda loft tu dekat pukul lebih kurang 10.20. 10.20. Okey ni, okey sini. Okey. Apa? Okey, dia start breakout betul. Breakout apa tu? Breakout ni EMA 10. Betul. Betul-betul kat EMA 10 betul. Okey, dia cross ni. Okey, Cikgu buat line tu satu. Okey, tarik ke mana? Apa, tarik sikit line. Tak buat straight je. Cuba. Lentang. Okey. Melentang. Horizontal. Horizontal line. Horizontal, okey. Okey, lepas tu dia touch boli, upper boli, tapi tak keluar pada upper boli, tapi dia pergi ke EMA 10. Lepas tu dia get up lagi. Okey, faham. Akhirnya dia pergi lagi EMA 10, dia get up lagi. Sampai dia pergi keluar upper boli, dia akan pull back pada EMA 10. Bila dia dah pull back ke EMA 10, dia tak boleh pergi ke low boli. Itu dah kita dah, bila dia dah pergi ke low boli, kita boleh masuk untuk second entry lah. Faham. And then tak ada beza banyak EMA 7 dengan EMA 10. Dia memang tak ada beza banyak lah, tapi kebanyakan momentum yang macam scalper yang saya dapat info lah, yang geng-geng ni memang pakai EMA 10 lah. Okey, faham. Pasal dia nak genap kan, kalau kita ada yang teknik guna 7.21, kalau 7.21 tu dia sebenarnya dia akan ambil daripada yang 21 tu dekat pullback. Okey. Dekat low volley, paling low volley. Faham. Okey. Nampak. Sama juga kalau Cik Zul boleh tengok dekat big. Big. Okay, big. Nampak tak tu? Betul-betul EMA 10 kan? Dia touch. Lepas tu dia bagi solid. Betul. Ni, EMA 10. EMA 10 dia solid. Memang dia tak ingat lah. Memang dia pergi terus.
Okey, faham. Tukar lagi Andy, dapat MA10 pula. Itu manual je. Manual macam mana orang yang Andy dah penuh tak boleh dah masuk lah FX ni. Tak apa. Rupanya kalau untuk dalam MTM tu Sabri tengoklah sehari 2 nanti adalah MA baru. Tak ada, kita guna MA5 je. Wah, lagi laju. Ya. MA5 lebih kurang je kalau tengok. Sebab MA5 dia akan follow Candle akan follow MA tu lah. Alright, terima kasih Jazul. Okey, terima kasih Dek. Okey, kita ambil seorang Sri Kandi. Sri Kandi ada mana ni Kak Su, Kak Azrina. Baru sebut nama kan dulu. Kak Azrina tadi Syira ada ni tapi dah keluar kot. Yang ni siapa? Ida. Yang base pada nama kat sini lah. Kak Siti Zawiyah ada kan? Sekejap ada rasa bawah-bawah ni kot. Patu Ridwan. Syira ada. Macam mana nak pilih siapa ni? Sekejap saya share lah senang. Bagi Syira jangan. Syira jangan. Dia dah biasa dah cari yang tak pernah sebut lagi. Okey. Sekejap saya share kat sini ya. Member boleh pilih ni nama, nampak nama Kak Zawiyah, Kak Siti, Siti ada 2, Kak Siti Zainab, Kak Siti Yusmani, Kak Siti Zawiyah lah boleh kot. Zawiyah. Kak Zawiyah. Kak Zawiyah boleh Kak Zawiyah. Boleh share mana-mana counter kajian lepas tu boleh Kak Zawiyah. Ada guna mic tak? Dia dah tidur dah. Ni tu Cik Talik Ya. Kita cari yang lain pula. Kak Siti siapa ni? Kak Siti Zainab ke Kak Siti Yusmani boleh? Seorang. Kak Siti Yusmani boleh share? Dan mic semua rosak. Kak Siti Zainab pun dah tidur tau Cik Zul. Siti Zainab tidur dah? Yang cakap ni yang cakap. Dah tidur dah. Kak Siti boleh share mana-mana satu konten saja. Kita sembang-sembang je kat Siti. Kita assume ni sebagai sedekah ilmu lah kita antara kawan yang dalam join malam ni. Boleh Saya punya hari tu Huatai yang saya share hari tu lah. Tapi kalau nak discuss saya share Sensof buat masa ni dia masih sekejap saya buka chat dulu sedia. Siapa dah lama dah. Okey, saya buka sensor kejap daily punya time frame. Sekejap saya buang ni dulu lah. MA10 saya buang dulu lah. Boleh nanti insyaAllah akan datang. Aduh. Dah agak lah. Okey Kak Siti, boleh cerita sekejap saya buka ni. Saya buka dua-dua lah serentak saja. Suruh saya share, saya ni orang baru. Saya cuma dengar orang cakap je, saya ambil lah mana yang baik kan. Ya, baru lama kena. Ini syarat kumpulan baru. Okay, saya biasanya saya scalp je Cik Zul. Pagi-pagi tu saya buka dulu saya tengok mana yang TO saya tengok, saya 2 yang pukul 8.50 sampai pukul 9 saya tengok mana yang TO dulu. Itu saya ambil satu, saya monitor lah mana-mana yang bila saya dah tengok TO tu ada macam 2 bit naik, saya masuk dalam saya punya watch list. Lepas tu saya tengok dia punya trend. Kalau ada volume masuk macam semalam tu ada volume banyak masuk, jadi saya monitor kat situ. Jadi kalau saya yang tu first lah saya buat. Lepas tu kalau macam Sensof ni saya buat yang sama lah. Lepas tu pukul 9 tu maksudnya kita story pada Sensof based on dekat trading platform kita ya. Okey, katalah kita buka Sensof macam ni lah. Maksud apa yang Kak Siti buat mula pagi-pagi akan tengok dia punya
Dia punya volume yang a day before. Macam kalau macam saya tengok ada TO je, dah ada TO dekat kaunter tu. Saya terus pergi dekat kaunter tu punya trading detail lah, trade detail sehari sebelum. Jadi bila dalam masa pukul 4 sampai pukul 5 petang tu saya tengok ada tak volume masuk. Daripada trade view pun kita boleh tengok kan. Tapi saya nak tengok ada tak volume besar masuk kat situ. Kalau ada volume besar dan saya dah Siti, saya terang, sorry. Okey, katalah ni sense off pada hari Jumaat baru ni. Okey, contoh yang ni kita tengok dekat dipanggil apa ni January 4. Okey, sebagai kita punya study lah. Maksudnya daripada sini kita boleh analyze. Maksudnya first session sesi pagi Jumaat baru ni volume dia banyak ni volume buy rate banyak ni, value bla 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 semua banyak ni. Lepas tu sesi petang lebih kurang macam ni. Lepas tu harga VWAP banyak ni, harga dia lebih tinggi daripada VWAP. Contohlah kan. Tapi tak boleh tengok kat sini tak? Pagi tu kat sini angka-angka semua dah kosong lah. Dah kosong dah. Angka dah kosong. Mana tak boleh tengok pada sini lah. Pagi betul. Tak boleh. Maksudnya sekarang tadi Kak Siti beritahu tengok sehari sebelum dia. Contohnya sehari sebelum. Hari Jumaat ni lah. Ni kan hari Jumaat ni. Untuk kaunter lah saya tak masuk ke untuk sense off lah, tapi cuma untuk mana-mana kaunter yang saya dah ada dalam saya punya portfolio tu kan, watchlist tu saya akan tengok. Itu satu cara sajalah. Lepas tu pukul 9 pagi tu saya akan tengok kaunter mana yang start aktif. Maksudnya bila dah market dah open lah maksudnya. Jadi saya masuk daripada situ je Cik Zul. Saya tak adalah nak tengok, saya tak pandai teknikal ni kan. Saya tengok dah pandai tengok indikator Cik Zul je. Saya tengok ada warm, ada butterfly tu je, dan saya monitor daripada situ je lah. Okey, faham. Maksudnya pagi kata let's say lah Kak Siti ada senarai 5-6 kaunter kat sini. Lepas tu tengok yang most active, tengok yang mana ada volume semua bla bla sini, tengoklah itu. Saya tengok mana yang aktif dekat kaunter syariah. Okey, faham. Jadi lepas tu saya monitor balik kalau macam dia punya volume tak berapa kuat sangat sehari sebelum. Lepas tu yang pagi tu pun macam dia mendata je, dia tak ada spike, saya tak pergi juga. Saya tengok kat situ. Daripada situ saya terus mana-mana yang saya rasa confident saya masuklah. Okey. Yang I beli apa? Itulah Cik Zul saya punya cara, tapi saya tak tahulah. Boleh. Okey. Saya memang scalp je bagi. Scalp je sekarang. Jadi pukul 11 tu macam Cik Din cakap, saya daripada demo saya jadi tikus. Tak berani saya nak masuk. Okey. Awal cakap ya. Okey Cik Zul. Okey, terima kasih Kak Siti. Sama. Okey. Kita pilih seorang lagi Sri Kandi boleh tak? Boleh. Syirah boleh nak share Syirah. Puan Syirah. Hello. Ke mic masalah dengar tak? Ke tak dengar Syirah? Hello. Tak dengar aku. Puan Syirah tak dengar. Jadi Kak Siti Yusmani tak ada respon. Lagi siapa ni? Sekejap. 7 hari. Kak Azrina. Kak Azrina boleh share Kak Azrina. Assalamualaikum. Salam. Cik Zul, saya ni kan tak reti sangat. Saya sama je dengan macam kakak tadi tu. Okey. Kalau ikutkan macam saya ni macam berguru dengan Puan Syirah semua ni. Ya, sebabnya saya dengan Syirah kan kita kawan. So saya memang ikut style dia je. Okey, bagus. Macam saya pun sebab saya cikgu kan. So memang kita busy dengan PDPR kan. So style saya pun sama macam kakak tadi. Saya bila dah pagi tu baru saya tengok.
So saya akan tengok counter yang aktif. Macam sekarang saya memang suka data PRP tu. Oh, data prep, okey. Dekat profil saya data PRP dengan big lah. Okey. Nah, kalau PDP jangan tersilap share screen pula kepada student. Itulah, jadi pagi-pagi tu saya akan terus tengok counter yang macam kakak tadi cakap, tengok TO kan. Okay. Lepas tu jam 8.50 tu memang Syira dah alert kami lah, macam saya ada group dengan dia kan. So Syira dah cakap TO ni dah gap ke apa macam tu. And then saya tengok pisar tu lah, pisar. Saya memang suka pisar. Sebab EMA tu semua saya tak faham kan. Jadi saya tengok satu benda yang saya faham, saya fokus yang tu je. Pada time frame berapa kak? Saya suka tengok 1 minit dengan 15 minit. Okey. Sebab saya macam Syira lah, kita cepat masuk cepat keluar. Okey. So saya punya yang saya akan tengok pisar. Lepas tu kalau ikut style Syira kata kalau love tu macam dah lambat lah dia kata. Okay. Syira dia akan tengok, dia ajar saya, so saya ikut macam tu juga. Macam kalau bintang pisar dekat atas tu, yang warna kuning atas tu dah makin rapat dengan candle, dah kalau berani masuk je. Oh, faham. Sebelum keluar love. Maksudnya kalau dah keluar love tu macam harga dah naik kan. Okey, faham. Betul. Macam tu. So Syira ajar saya macam tu. So kalau candle bawah tu dah rapat, cepat-cepat jual lah. Sebab dia dah nak tukar kan, nak tukar trend tu. Bagus share tips malam ni. Terima kasih kak. So saya fokus itu je Cik Zul. Sorry Cik Zul, tu je boleh share. Tak apa. Kita appreciate apa-apa yang member share malam ni, kita sebagai ilmu baru pada kita semua. Tak ada. Terima kasih. Okay. Kak klik dia share yang nak sampai kat candle, kat kita dia share love. Dia share cara selamat. Terbongkar rahsia. Tapi bila dia share kat kita macam tu, kalau tak jadi dia cakap je pada muka. Okey. Terima kasih. Elisa. Kena ambil Elisa nak masuk awal. Macam mana? Sebelum love keluar tu ada Elisa. Kan ada bintang pisar ke atas tu. So sebelum dia rapat dekat candle tu, maksudnya dia dah nak tukar love tu. Nak tukar, nak reverse lah. Nak reverse dia nak jadi love kan. Jadi kalau dah masuk love tu, harga dah tinggi sikit. Masuk dia macam ni lah. Macam contohnya 1 April. Nampak tak? Dia tanda cross. Dia dah rapat. Tanda cross ni dah rapat dengan candle. Maksudnya betul. Dah nak habis. Dah nak habis. Betul lah. Boleh lagi satu, kalau macam dekat biasa saya monitor, kalau dekat TF biasa kan 1 minit kan saya tengok. Okey. Kalau fuchsia punya candle dah keluar. Fuchsia, okey. Fuchsia betul, punya candle fuchsia punya candle. Candle dah keluar, saya standby je lah. Betul, itu pun Syira cakap macam tu. Saya terus standby. Jadi dapat je fuchsia, keluar je. Lepas tu tengok K dah keluar, kuyu kan. K dah keluar, saya teruslah beli. Usia dah lower BB lah. Syira pun cakap kalau saya cakap kat Syira ni candle warna pink, saya panggil warna pink. Lepas tu Syira kata standby je, nanti dia dah nak naik. Dia cakap macam tu. Dahsyat Syira ni. Sebab kita tak faham, so dia bagi cakap bahasa mudah je. Candle fuchsia ataupun pink tu maksud candle macam ni yang dah keluar daripada lower BB. Contoh dia. Jadi memang indikator tu memang senang untuk kita detect lah. Lepas tu lepas fuchsia je puyu pula keluar, pisar pula, love tu pun dah start kan, trigger. Betul. Kita monitor kat situ je lah Cik Zul. Kita cara sedang je. Cara mudah. Banyak terdedah rahsia malam ni Cik Nin. Tak ada, sebab Cik Zul dah buat indikator ni, Cik Zul dah buat cantik sangat. Memudahkan untuk kita orang. Senang kita. Cik Zul. Okey. Cik Zul nak tambah kejap satu dah. Okey, untuk yang candle fuchsia tu, cuba perhatikan yang lower low tu. Ada tak? Okey. Okey, kat situ tu sebenarnya tanda yang
paling apa? Rendah. Paling kuat sekali untuk dia akan pullback. Lantung balik. Lantung balik. Okey. Tu cari kat mana-mana yang ada lower low tu, mana biasanya dia akan candle yang kedua lah. Untuk confirmation tu dia akan naik lah. Tapi kena pastikan dia masuk dalam BB lah. Kadang-kadang fuchsia tu Cik Sabri banyak kali keluar. Ya. Kena sabar je lah, tunggu sampai keluar. Kan hijau. Lepas tu macam Syira pun dia selalu macam cakap kalau tak yakin beli dekat support. Dia selalu cakap macam tu lah. Betul. Sebab kita takut dia ke bawah kan. Macam tu. Yang kat support tu lah, yang lower low tu lah. Ya. Cik Zul. Ya. Sherry ni bagus lah. Yang sebelum love. Cuma apa yang saya nampak bila dia punya downtrend yang bila dah rapat yang kuning tu kan, dia punya bintang kan. Okey, betul. Kita boleh tengok dia punya MA7 dia mendongak ke atas. Kat sini betul. Lebih aneh lah. Tu maksudnya sebelum love tu boleh consider nak masuk kan. Dan satu lagi puyuh dia semakin ke atas. Puyuh. Sekejap saya buka balik puyuh. Tutup puyuh ni sekejap. Okey, kat sini. Okay. Kan sebelum love tu kan dia semakin ke atas. Yang pisah pula dia semakin ke bawah merapat kan. Maksudnya boleh masuk lah situ. Boleh. Tapi untuk yang MA7 tu kita nampak dah siap dah. Sebenarnya dia sebelum kejadian kita tak nampak lagi tu. Tak, maksud saya dia macam mendongak ke atas lah. Tapi masa sebelum dia mendongak kita tak pasti lagi. Oh betul lah. Kita tak pasti lagi. Ni sebab dah ada kejadian memang kita nampak dia mendongak dah. Cuba run yang ni, yang apa? Yang ulang tayang tu. Ulang tayang. Boleh. Back test. Cuba tengok. Kita boleh tengok Kita ada kemudahan pakai. Pakai. Kena nak tengok 8 layout boleh Janganlah. Satu. Okey, akan ambil kat sini boleh Boleh. Cuba tengok ambil yang tadi lah. Kita tengok ni macam mana Emma dia tu. Cik Zul, cuma tambahan sikit Cik Zul. Untuk yang kalau katakan kita nak trade kat bawah BB ni. Kalau betternya biar ada reversal candle. Jangan terus kita masuk walaupun dia pink punya. Because kalau ada pink tu dia akan ke bawah. Betul jadi. Risk tinggi tu. Jika bila pink tu dia akan push lagi untuk harga ke bawah. Hati-hati je lah. Confirm candle cantik. Dia kata ada confirmation candle. Bila dia touch dekat mid volley tu dia akan get up. Bila dia get up dia akan bertukar trend lah. Okey, terima kasih. Tambah lagi ilmu ni. Terima kasih. Okey tak ni? Speed je ni. Okey dah tu. Emma tu memang betul lah macam Cik Sabri beritahu tu. Hari-hari kejadian memang tak nampak benda tu. Nampak dia dongak sikit je. Kalau nampak pun mungkin dekat puyuh lah. Puyuh. Tu je. Memang dekat hari kejadian dia tak nampak. Lepas kejadian tu memang nampak. Lepas tu pula kalau saham satu yang dah masuk dah jahanam, mula tak nampak semua. Emosi dah terganggu lah. Macam cerita Saudi je. Saudi ke yang tak. Hilang fokus. Saya kena dekat pasut GB Cik Din. Biasa. Dalam play one. Masuk jatuh je. Pasut terus jatuh 12 sen sekarang. Sebab itu hari dia naik sebab PP ke apa itu hari? PP sebab PP. Dia dah habis dah tu. Dah habis. Tak ada. Sabarlah lagi. Oh no. Tunggu. Oh no Cik Sabri. Tapi rasanya kalau counter bawah 30 sen nampak lambat sikit lah kan. Kena tunggu dalam 6 bulan lah biasanya. Peram. Peram. Dia ada dividen tak ada? Pasti. Cik Zul, saya nak tambah sikit lagi. Boleh. Pengalaman saya lah, saya tengok monitor dalam 2 bulan ni pakai time frame 1 minit ni. Cumanya yang betul-betul jadi kalau kita pakai dekat low volley,
adalah chart daily tu mesti uptrend. Tapi kalau kita pakai downtrend, kita tengoklah macam mana Dion, lepas tu macam mana Pak Sujibi, dia memang makin akan ke bawah. Betul. Mana dia kena mesti uptrend. Ya, kena mesti uptrend ataupun dia daripada sideway. Dia daripada sideway, dia turun sikit, lepas tu dia back naik. Betul. Untuk apa tu? Maksudnya confirmation dia mesti pakai time Lower frame daily. Confirmation dia mesti pakai time frame daily dalam keadaan uptrend. Kalau kita nak masuk kalau untuk pullback dekat low volley time frame 1 minit, kita boleh pakai. Kita boleh implement lah. Okey. Tapi kalau kata time frame daily tapi dia downtrend, lebih baik kita cuba elakkan lah. Kalau katakan dia dah patah trend tu, get out terus lah. Okey. Sama macam berlaku baru ni lah Pak Sujibi, Astion. Okey. Dan juga counter healthcare lah. Kalau perhati memang dia macam tu. Memang kalau keluar purple banyak pun memang dia akan ke bawah. Saya noted yang hari Jumaat hari tu Pharma dia punya TO dia 98 sen tak silap saya. Lepas tu bila dia start trade, dia terus menurun. Counter apa Kak? Pharma. Pharma niaga. Pharma niaga. Okay. Sinovac. Apa-apa hal tu kita tengok dia punya time frame daily dulu. Betul. Kan dia downtrend. Bila downtrend kena hati-hati lah. So, sebab tu kita tak boleh guna untuk orang kata puyu tu. Kita kalau downtrend kita kena pakai breakout. Mesti atas daripada mid volley. Okey. Baik. TO tu tengok kat mana TO tu tengok dekat kalau UOB dekat kita punya portfolio lah, mana even dekat ni TO ni Kak, saya nampak ni TO ni kita tambah dia theoretical opening closing price. Yang ni kita boleh add macam mana kalau tak ada dalam list tu kita boleh add kat sini. Kita pergi kat basic, saya tunjuk balik ya. Contohnya kata dalam keadaan dia panggil apa ni? Katalah kita dalam keadaan macam ni. Kalau kita tak ada TO ni, kita boleh add dia, pergi dekat setting. Dia panggil apa ni? Dekat sini basic info ataupun price tu, price info. Kalau TO tak ada, dia akan ada kat sini. Kita boleh add dah kat sini. Dapat theoretical opening price. Jadi bila kita add, dia akan ada kat sini. Betul? Tadi yang cakap Pharma tu tengok yang downtrend tu yang tengok yang kecil bukan yang overall punya chart ke apa? Daily, tahu daily, tapi overall ke apa? Overall dia uptrend lagi. Yang kata downtrend tu tak boleh pakai time frame tu yang mana tu? Siapa yang cakap tadi? Cik Khairuddin. Cuba tengok minor trend dia kat mana? Downtrend kan? Tak minor lah, bukan yang overall lah. Kita nak pada review dulu lah. Kalau overall memang betul kita nampak macam uptrend. Tapi kalau keadaan sekarang dia dah downtrend. Minor dia. Yang minor lah. Tengok chart minor lah. Betul. Okey, nak faham yang tu je. Minor maksudnya time frame daily ke macam mana? Daily, betul. Apa-apa kita confirmation by daily. Dia daily, dia tengok kat tempat-tempat tu je, 2-3 harian tu je. Tengok mengalir ke bawah, ke atas itu je. Sebab kalau overall, kalau tengok naked chart dia memang uptrendnya position. Betul. Kalau tengok naked chart dia daripada 20 Mac, 30 Mac. Tak, kita tengok daripada Jun cik tu. Daripada Jun. Yang tengok yang minor tu tengok yang Jun lah. Betul. Selagi dia tak break yang dia punya ni, kita tak boleh guna pakai yang macam mana yang kita pakai itulah. Hati-hati. Maksud saya kalau sebut uptrend, downtrend tu kena beritahu yang overall ke ataupun yang minor, sebab ayat uptrend tu separuh orang istilahkan the whole chart tu. Betul. Jadi confuse lah, takut confuse. Jadi sekarang yang minor lah maksudnya sekarang, tengok minor. Betul. Okey. Terima kasih.
Okay, ada siapa-siapa yang nak share? Hari ni kita pilih dua Sri Kandi, dua Anjubak tu. Cik Zul. Ya, saya. Kalau kita kata minor downtrend tu, maksudnya kita boleh follow dengan PISA je kan? Ni yang ni. Follow PISA tu je. Kalau ikut PISA ni macam dia nak ke arah baru start uptrend kan? Maksudnya dia boleh monitor kalau keadaan minor uptrend ke ataupun downtrend kan. Kalau borrow macam tadi lah. Kalau kita tengok pada ni dia dah, sekejap saya anjak depan sikit lah. Kecuali orang yang swing investor, tak ada masalah. Dulu dia 0.85, point dia 0.85, okey. Tapi kalau ikut PISA, memang saya monitor PISA tau. Hari tu dia drastik, dia turun lepas tu. Dia tak naik langsung selepas TO tu. Maknanya even PISA keluar, tapi volume tu memang orang keep selling. Itu sampai ke bawah, sampai ke petang. Itu kira market hari-hari lah kalau ada berita ke apa ke. Kan Palma ni ada berita yang kontrak dia habis apa benda yang Sarawak tu. Betul. Itu yang Jahanam tu. Dia kalau Sarawak. Dia kan Sinovac kan baru ni satu ada isu dia punya coverage protection tu tak sampai anti 60% je kan? Sorry, 60%. Dia punya Chat kita baca dah betul, cuma ada berita-berita tak seronok tu tak boleh buat apalah, itu je. Betul. Itu kata kadang-kadang tikus ke berita-berita tu yang tak tahan tu. Betul. Ni siapa ni? NS Mariam. Kak Mariam tadi dah nampak kan cara nak add indicator semula kan Kak Mariam? Saya dah try buat tapi tak jadi. Dah delete semua indikator macam saya tunjuk tadi? Dah delete. Lepas tu lepas tekan yang awan tu, kena tekan apa lepas tekan yang awan tu? Bila tekan awan ni Kak kena log out ni tekan kat sini ni. Tekan dekat garisan kiri ni. Nampak tak belah kiri ni? Ya, saya dah log out. Lepas tu saya dah sign balik. Lepas tu dia masih lagi puyuh instead of puyuh tu. Tak tu saya kata Kak kena delete semua. Delete macam ni maksudnya. Delete macam ni. Delete. Contoh saya buang. Okey. Kena tekan satu-satu ni. Tekan delete ni. Ya. Saya biar jadi tinggal ni lah naked chat macam ni kan? Naked chat Kak kena save dulu. Klik je tadi. Lepas tu. Faham tak? Okey. Bila kalau kita klik save, nanti bila kita login, dia still ada yang lama. Okey. Faham tak? Kena klik save ni, lepas tu log out, sign out, lepas tu sign in, lepas tu add semula pergi dekat ni. Macam tu. Pergi dekat ni, lepas login, pergi F ni, indicator ni, pergi kat invite oleh screen, ambil indicator tu. Faham tak? Ya, saya buat macam tu. Tapi tak keluar indi yang baru, masih keluar indi yang lama. Tak safe lah tu. Tak safe? Padamkan dulu. Ikut step. Bukan, maksudnya ada kat sini. Kak dah ambil dah ujian Jun tu kan? Ujian Jun tu? Belum kot. Ambil. Patut pun. Tak bagi saya apa. Nanti saya bagi link Kak ambil ujian tu mudah je Kak. Okey. Nanti Kak bagi ambil link Lesen tak pas. Tak apa Kak Man. Nanti saya bagi link untuk ujian tu. Kak follow je sekejap je. Boleh kan? Okey. Boleh. Tak apa. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama. Okey, ada apa lagi nak share? Kalau tak ada apa kita sampai sini kot. Bob, nak tanya orang yang boleh buat 8 layout tu. Yang kat belah kiri belah kanan sekali tu bawah jam bawah ni apa yang macam Pac-Man tu. Itu hot list tu. Yang mana? Ni. Yang watch list tu. Ni atas ni. sekali. Bawah. Yang ni. Untuk apa? Nak tanya orang yang premium ah. Sekejap. Hot list ni benda apa? Orang baru tahu hari ni sebenarnya. The gainer, top loser. Benda gini. Saya jarang guna je ni. Active view. Benda gitu je kot. Dia begitu je.
Dia sama macam kita punya dalam bursa lah, top gainer, user. Mana yang ni boleh pakai gak? Kalau macam kata volume gainer tu, dia top volume dengan top gainer. Betul. Jadi kalau kita nak tengok yang apa market tengah aktif tu, yang ada volume, boleh pakai yang ni. Betul. Dia sama je dengan dalam bursa. Tapi cuma counter dia sama lah, counter pun banyak boleh scroll banyak ni. Tak, dia bagi ni 20 yang ni. 20 yang terbaik lah kononnya. Betul lah. Kawan pun baru tahu tu yang tanya tu. Ingat tak ada orang pandai pakai. Bermakna dia nasihatkan 9.15 ataupun 3.5 kalau kita tengok yang mana high volume dengan ada gainer, ada top gain, kita boleh tengok kat sini lah untuk buat ni. Okay. Especially yang hijau-hijau tu, dia top volume. Okay. Terima kasih ni. Okay, ada apa lagi tak? Cik Zul. Ya, saya. Nak tanya, Cik Zul boleh buka platform tak? Platform. Tadi platform? Trading platform. Klik Yontai. Watai ke Yontai? Yontai. Okay, nak tengok dekat news dia. Saya nak tanya dia punya dekat news tu. News announcement Announcement. Okay. Sekejap. Okay. Announcement tu dia cuba klik dekat additional tu, ada yang yang tu. Ada ni. Okay. Tu dia punya apa conversion apa? 80 sen kan? Apa maksud situ tu? Ada siapa tahu ke? Kira PP ke macam ni lah? Importation of new type or new class of security. Baru ni saya ada baca berita dia pun ada submit untuk vaksin. Vaksin dan sekarang ni dia dah fasa yang ketiga untuk approve lah. Fasanya dah lulus kot. Tapi yang ni kalau mungkin boleh swing lah kan. Lama sikit lah. Okay. Tapi tak pastilah ni. Ni bukan PP lah, saya tak sure ni. Tu lah. Tak ada, bukan PP. Tak terbaca ya PP Yontai ni. Yontai ni kan pujaan hati. Biasa kalau PP ni biasanya harga lebih murah pada harga semasa. Selalu tengok macam tu. Yalah, tapi dia akan shoot dulu. Yang ni 80 sen dah letak tinggi. Tapi Yontai pun minggu depan ni ada harapan ni sebab dia dah duduk kat MA50 ni. Saya tak pasti. Kalau ada siapa-siapa boleh komen kot. Okay. Ya kalau Okay. Ya saya jadi. Mungkin kalau siapa-siapa nak cuba yang teknik ni, mungkin Cik Zul ambil lah salah satu mana-mana screen kita cuba dulu untuk channel yang nombor 1 tu 2 3 tu. Macam mana? Cik Zul cuba ambil screen nombor 1. Screen apa ni? Ni back keluar balik, pergi home. Pergi home. Okay. Cubalah Cik Zul tukar dulu nombor 1 ni, ambil type J. Sekejap saya ambil belakang ni aja. Okay. Type J. Ini bagi siapa yang berminat untuk scalping tanpa orang kata pergi kiri kanan lah. Okay. Kalau technical chart, analysis. Yang tengah ni
monitor trade, betul. Alright. Belah kanan sekali pun sama juga monitor trade. Monitor trade, okay. 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 Ambil option yang belah kanan sekali tu. Okay, nanti setkan just apa ni, main market and ace market, tapi share unit just 10 lot. Sini 10 lot lah? 10 je. Okay. Sebab ada separuh tu kan nanti dia main 10. Okay, yang tengah-tengah tu, market trade tu, just start watch list. Macam mana watch list je? Sahaja. Fokus watch list sahaja. Okay, watch list mana kita letaklah apa-apalah kan? Contohlah satu je. Okay. Contoh sampai 10. 10 juga? 10 juga. Okay. So, nanti bila kita nak tengok macam katakan akak tadi dia katakan, okay dia nampak ada few counter TO dia macam nampak aktif. So dia boleh masukkan dalam watch list dia. So dia nampak bila benda tu saja berjalan, so dia boleh tengok nanti dekat technical chart and then dia buka kat 1 minute chart. So dia boleh tahu, oh ini kat mana aku boleh entry. Okay, faham. Ini cara yang itulah biasa trader buat lah. Yang saya belajar lah bawah ni. Okay. Untuk start entry. Tapi bila dia dah keluar pada upper boleh, make sure dia terus dah kena TP. Maksudnya bila dia keluar daripada upper Bollinger Band, kita kira TP lah? Take profit terus. Okay, faham. Okay, itu je lah perkongsian saya. Okay, terima kasih dia. Terima kasih. Boleh cuba set up lah. Macam ni kita ada 6 layout untuk dekat trading platform masing-masing. Boleh klik satu. Macam Cik Garuddin beritahu tadi. J, lepas tu boleh set up satu. Belah ni kita ambil Ace dengan main market dengan 10 punya tu. Maksudnya dia lot yang dia akan highlight lot yang kecil-kecil macam belian 10 dah ada. Ini pembelian 10 tapi watch list, lepas tu kita guna monitor dekat time frame 1 minit. Betul tak adik? Betul, sebabnya cuba kita tengok macam Genetech, macam high tech. Dia volume tak besar, dia tak ada ribu-ribu sebab dia very volatile. Dia 10, 5 macam tu pun dia dah boleh pergi gap harga tinggi. Maksudnya kita nak dari segi kalau trader ni dia nak volatile. Okey, faham. Kalau kita pakai volume besar macam apa untuk counter kita kecil, memang yang kata yang tu memanglah betul, tapi kadang-kadang tu macam kita tengok big pun, kalau market cap pun setakat 3, 4, dia tak ada lebih. Okey. So bila market cap kecil, dia punya momentum lagi laju. Kalau compare, kalau kita tengok Yontai, kita perlukan 1,000 lot ataupun 10,000 lot, baru jalan satu bit. Okey. Contohlah. Okey. Bermakna market monitor yang belah kanan sekali tu laju gila tu. Ya, tak apa. Yang belah kanan ni kita just nak tengok monitor kalau kebetulan ada orang kata biawak lalu tu, kita boleh masuk dalam watch list kita. Tapi yang tengah ni kita fokus pada watch list kita lah. Yang kita dah ada tu kan, lagi baik. Because kalau kita main cari lagi susah, lebih baik kita fokus yang tengah tu yang kita dah ada watch list kita. Kalau ada lalu je nampak volume masuk, tengok dengan confirmation by daily time frame, boleh masuk, bismillah je lah. Okey, faham. Technical analysis tu dia punya setting BB saja. BB dengan EMA 10. Oh, BB EMA 10. Indicator Cik Zul. Oh, pakai satu EMA je, tak payah pakai dua Boleh juga, tapi biasanya bila kita dah entry pakai EMA 10, baik kita orang kata kalau patah trend EMA 10 tu kita larilah. Sebab ibaratkan dia punya strong resistance dan strong support. Yang RSI semua tak perlu masukkan ke? Cuma BB je ke? Boleh je nak masuk, tak ada masalah. BB biasa yang macam kita orang guna BB dengan tu je, dengan indicator EMA 10. EMA 10. Scalping jangan pakai banyak-banyak. 1-2 je. Kau tak pening kepala juga betul juga. Belasak je. Kita pasal nak tengok chart gerak je. Untung sabut timbul. Lebih kepada confirmation candle tak? Betul. Boleh cubalah dulu, orang kata jangan terus kan, cuba tengok perhati.
macam mana, ada okey, jalan lah. Okay, thank you. Pemerhatian saya, kalau kata KLCI hijau, market untuk yang untuk low apa ni, yang small cap atau mid cap macam tak berapa cantik, dia akan sendu sikit market. Tapi kalau kata KLCI merah, itu memang dah akan ada fokus pada counter yang low cap dengan mid cap. Boleh berhatilah, boleh buat perhatian kat situ. Okey. Okey. Terima kasih Cik Udin. Cik Zul. Ya, saya. Saya tertarik dengan Cik Khairuddin punya share knowledge ni. Kalau lah kan, kalau kita boleh consider hari one of a trade day, kita try buat, kita tengok sini sebab macam ni kita tak nampak kan. Kalau boleh lah kita buat masa ni, kalau sebelum ni saya tak kerja, bolehlah kita buat live. Tapi kalau sekarang mungkin siapa-siapa yang boleh share link tu boleh try buat lah. Kalau hari sebelum tak boleh masuk yang sekarang. Macam hari mana? Sebelum. Hari tak boleh sebab ni dia akan bergerak bila masa trading time je. Oh. Live bila market open pukul 9 pagi hari trading baru dia moving. Live. Dia takkan ada tu function market trade monitor. Chat kalau hari sebelum, kalau chat hari sebelum tak guna ke sebab kita nak fokus yang ni, faham tak? Yang ni tak ni. Betul kan? Scaping live. Okey. Kot mana tahu Cik Zul cuti hari Senin ke, bila-bila tu boleh buat kot. Boleh insya-Allah. Sekarang ni dah work from home Cik Zul. Dah work from home dah kan? Ni nak kita angkat lembu nak korban ni. Okey, insya-Allah kita try lah Senin ni ke macam ni. Boleh. Teropong pagi-pagi. Boleh. Tak apa nak ni lagi lah, nak kalau kena put in writing ah. Boleh. Okey, ada apa lagi tak? Kalau ada apa kita sampai sini je lah. Boleh Okey. Cik Zul, terima kasih. Yang lain terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya tu Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya semua. Dekat grup ni. Okey. Assalamualaikum. Besok saya share lah video ni macam biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.